Fatimah, apa-apa call Kak Safi cakap Fatimah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma fakkihna fid din wa 'allimna at-ta'wil bi rahmatika ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita bertemu kembali di dalam pembacaan kitab hadis sahih Imam Muslim, dan pada muka surat 1070 pada riwayat 4176 Imam Muslim membawakan lebih daripada 10 riwayat berkenaan tentang tajuk karahati tafdili ba'dil awladi fil hibah, makruh melebihkan, mengutamakan sebahagian anak di dalam pemberian hadiah. Maka kita bagi seorang anak, tak bagi pada anak yang lain, hukumnya adalah makruh. Maka kebanyakan hadis ini adalah berkisah tentang kisah seorang sahabat Nabi yang bernama Nu'man bin Bashir radhiyallahu taala anhu, di mana ayahnya telah memberikan kepadanya seorang hamba. Maka ibu kepada Nu'man suruh suami dia untuk berjumpa dengan Nabi dan minta Nabi menjadi saksi bahawa Nu'man bin Bashir telah menerima hadiah ini. Maka Nabi SAW menegur apabila Nabi dapat tahu bahawa bukan semua anak diberikan hadiah yang sama. 4176 baca sanad dia. Daripada Nu'man bin Bashir radhiyallahu taala anhu, sesungguhnya beliau telah berkata, inna abahu, sesungguhnya ayahnya Bashir radhiyallahu taala anhu, ata bihi Rasulullah, telah membawanya bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka ayahnya telah berkata kepada Nabi, inni nahaltu, sesungguhnya aku telah menghadiahkan ibni hadza, anakku, anak lelakiku ini, gulaman, seorang hamba, kana li, yang asalnya adalah milikku. Dia bagi hamba dia kepada Nu'man bin Bashir, anaknya. Maka Nabi SAW telah bersabda, akulla waladika, adakah setiap daripada anak lelaki kamu, nahaltahu mithla hadha, kamu telah memberikan kepadanya hadiah seperti ini? Faqala, maka Bashir si ayah telah berkata, la, tidak. Faqala Rasulullah, maka Nabi SAW pun bersabda, farji'hu, maka ambillah kembali. Kita nak semua anak kita untuk, nanti Nabi akan sebut benda yang sama, kita nak semua anak kita untuk berbakti kepada kita. Semua anak nak berbakti, tapi kita sendiri yang menjadikan mereka tidak melakukan begitu. Bila kita bagi hadiah kepada yang tertentu dan tak bagi hadiah kepada yang lain. Jelas ke jelas? 4177 baca sanad dia. Daripada Nu'man bin Bashir radhiyallahu taala anhu, beliau telah berkata, atabi abi, ayahku telah membawa daku ila Rasulillah, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka ayahku telah berkata, inni, sesungguhnya aku nahaltu, telah memberikan hadiah ibni, anak lelakiku ini, ulama, seorang hamba. Maka Nabi SAW pun bersabda, akulla banika, adakah semua anak lelaki kamu, nahalta, kamu telah berikan hadiah? Qala la, maka ayahnya berkata tidak. Qala, maka Nabi pun bersabda, fardudhu, maka ambillah kembali. Maka sabdaan Nabi kepada Bashir si ayah dengan ucapan farji'hu, fardudhu, menjadi dalil bagi para ulama bahawa walaupun hadiah tersebut sah, tetapi makruh untuk diteruskan
maka hendaklah si ayah mengambil balik hadiah yang diberikan. 4178 yang ni kita tidak terjemahkan sebab riwayatnya lebih kurang sama. Wa bihi ilaihi qala hadatsanahu Abu Bakar bin Abi Syaibah wa Ishaq bin Ibrahim wa ibn Abi Umar an ibn Uyainah tahwil wa bihi ilaihi qala wa hadatsana Qutaibah wa ibn Ruhin an al-Laits bin Sa'd tahwil wa bihi ilaihi qala wa hadatsani Harmalah bin Yahya qala akhbarana ibn Wahb qala akhbarani Yunus tahwil wa bihi ilaihi qala wa hadatsani Ishaq bin Ibrahim wa Abd bin Humaid qala akhbarana Abdul Razzaq qala akhbarana Ma'mar kulluhum an az-Zuhri bi hadzal isnad amma Yunus wa Ma'mar fa fi hadithihima akull banika wa fi hadits al-Laits wa ibn Uyainah akull waladika wa riwayatul Laits an Muhammad ibn Nu'man wa Humaid ibn Abdul Rahman anna Bashiran ja'a bin Nu'man. 4179 baca sanad dia. Nu'man bin Bashir radhiyallahu ta'ala anhu telah berkata, waqad a'tahu, dalam keadaan ayahnya telah memberikan kepadanya gulama seorang hamba. Faqala lahu Nabi, maka Nabi SAW telah bertanya kepada si ayah, ma hadzal gulam, milik siapakah hamba ini? Qala, maka ayahnya berkata, maka Nu'man bin Bashir berkata, a'tanihi abi, telah memberikan kepadaku hamba ini abi, ayahku. Maka Nabi bertanya lagi kepada Nu'man bin Bashir, fakulla ikhwatihi a'taitahu, adakah semua abang-abang yang lain, adik-beradik yang lain memperolehinya, iaitu memperoleh hamba ini, kama a'taita hadha, sebagaimana kamu mendapat hamba ini? Maka Nu'man bin Bashir menjawab, tidak wahai Rasulullah. Qala, maka baginda Nabi bersabda kepada Nu'man, faruddahu, kembalikanlah hamba tersebut kepada ayah, jangan ambil. Maka hadis ni berbeza daripada riwayat yang lain. Dalam hadis ini Nabi telah bercakap terus kepada Nu'man si anak, bukannya kepada ayahnya si Bashir radhiyallahu anhu. 4180 baca sanad dia. Semua hadis dalam bab ini berkenaan tentang kisah Nu'man bin Bashir yang diberikan hadiah hamba oleh si ayah dalam keadaan adik-beradik lain tidak diberikan. 4180 baca sanad dia. Daripada Nu'man bin Bashir radhiyallahu ta'ala anhuma, qala, beliau telah berkata, tasaddaqa, telah memberikan hadiah, alayya, kepadaku, abi, ayahku, bi ba'di malih, dengan sebahagian daripada hartanya. Faqalat ummi, maka sebenarnya dalam riwayat ini nak menerangkan yang menyuruh Nu'man bin Bashir untuk bertemu dengan Nabi SAW, maka adalah ibu dia. Ibu dia kata, okey dah bagi hadiah, maka bawalah Nu'man bin Bashir ni jumpa Nabi, minta Nabi jadikan saksi, maksudnya jadi bersaksi bahawa Nu'man betul-betul terima hadiah, minta Nabi mendoakan. Maka sebab itu ayah dia bawa, sebab ibu dia yang suruh. Maka telah berkata ibuku yang bernama Amrah binti Rawahah. Yang ini adalah nama penuh si ibu, Amrah binti Rawahah. Maka ibunya berkata, la arda, aku tidak gembira, hatta sehinggalah tusyida, engkau menjadikan Nabi SAW sebagai saksi. Fantalaqa abi, maka ayahnya pun telah membawa, maka ayahku telah membawa daku untuk bertemu Nabi SAW. Liyushidah, meminta Nabi untuk menjadi saksi, ala sadaqati, bahawa dia telah memberikan hadiah kepada anak lelakinya. Faqala lah, maka Nabi SAW pun bertanya, af'alta hadza biwaladika kullihim, adakah kamu telah melakukan perkara yang sama dengan anak-anak kamu kesemuanya? Maka dia pun berkata tidak. Qala, maka baginda pun bersabda, ittaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah wahai Bashir, wa'dilu, dan berlaku adillah kamu, fi auladikum, pada melayan anak-anak kamu. Maka ni kadang-kala banyak ibu bapa terlepas pandang. Dia bagi hadiah kepada seorang, tidak kepada yang lain. Lepas tu dia masih lagi boleh kata, oh tak, ayah dan mak sayang semua. Maka kalaulah begitu, kenapa tak bagi semua hadiah? Kenapa nak bagi hanya seorang, tak bagi kepada yang lain? Kita belajar daripada kisah Nabi Yusuf, maka apabila seseorang anak itu merasa dia tidak mendapat
kasih sayang yang sama berbanding anak yang lain, maka boleh sampai ke tahap hasad, dengki, yang mana boleh sampai ke tahap buang ke dalam perigi dan seumpamanya. Boleh pada waktu itu mereka mendakwa adik mereka telah mati, meninggal dunia. Maka belajar daripada kisah Nabi Yusuf, apabila seseorang anak itu bukanlah mengatakan Nabi Yusuf tidak berlaku adil, semestinya Nabi Yusuf berlaku adil. Namun perasaan anak-anak itu menjadikan mereka membuat perkara yang tak boleh diterima akal sampai mereka buang Nabi Yusuf ke dalam perigi. Adakah kita nak katakan bahawa anak-anak kita lebih baik daripada anak-anak Nabi? Maka Allah menunjukkan kepada kita anak-anak Nabi pun boleh ada perasaan begitu, apatah lagi anak manusia biasa. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Maka kita tak boleh nak kontrol hati kita sayang siapa lebih, tapi kita boleh kontrol dengan tidak menunjukkan kasih sayang tersebut dengan berikan hadiah kepada sebahagian anak, tidak berikan kepada yang lain. Maka apa yang berlaku bila Nabi tegur? Maka berkata Nu'man, faraja'a abi, maka ayahku telah mengambil semula hadiah tersebut. Faraddatil kasadaqah, maka dia telah mengambil semula pemberian tersebut. Faraja'a bermaksud ayahku telah meminta semula hadiah tersebut. 4181 baca sanad dia. Nu'man bin Bashir radhiyallahu ta'ala telah meriwayatkan anna ummahu, sesungguhnya ibunya yang merupakan anak perempuan kepada Rawahah binti Rawahah, yang mana namanya kita dah baca pada riwayat sebelum ini, Amrah binti Rawahah. Maka ibunya telah meminta abahu kepada ayahnya ba'dal mauhubati min malihi libniha, untuk ayahnya memberi sebahagian daripada harta si ayah untuk diberikan sebagai hadiah untuk anak dia. Maksudnya ayah dia mempunyai beberapa orang isteri, tetapi si ibu ni nak untuk anak dia sendiri. Ayah dia bagi sesuatu hadiah. Faltawa pada baris bawah tu kita boleh nampak. Maksudnya memberi maksud matala. Baris yang kedua daripada bawah, matala. Apakah maksud matala? Melengah-lengahkan, melambat-lambatkan, menangguh-nangguhkan. Faltawa biha, maka ayahnya telah menangguh-nangguhkan pemberian hadiah tersebut sanatan selama setahun. Summa badalah, kemudian ayahnya telah memberikan hadiah tersebut kepadanya. Bada bermaksud zahara, tapi kita terjemahkan sebagai memberi di sini. Faqalat, maka berkatalah si ibu, la arda, aku tidak bersetuju sehinggalah kamu meminta untuk menjadi saksi Nabi SAW ala ma wahabta libni, atas apa yang kamu telah berikan hadiah untuk anakku. Fa akhadha abi, maka kata Nu'man, ayahku telah memegang dengan tanganku, wa ana yawma idzin ghulam, dan ketika itu aku masih muda. Fa ata Rasulullah, maka ayahku telah mendatangi Nabi SAW seraya berkata, ya Rasulullah, wahai utusan Allah, inna umma hadha, sesungguhnya ibu kepada anak lelakiku ini, iaitu bint Rawahah, a'jabaha, dia suka an ushhidaka, agar aku meminta tuan menjadi saksi alallazi wahabtu libniha, untuk hadiah yang aku telah berikan untuk anak lelakinya. Maka Nabi SAW pun bertanya, ya Bashir, wahai Bashir, alaka waladun siwa hadha, adakah kamu mempunyai anak lelaki selain daripada ini? Maka Bashir pun menjawab, ya wahai Rasulullah. Nabi bertanya lagi, akul lahum wahabta lahu misla hadha, adakah setiap daripada mereka wahabtalah, kamu telah memberikan hadiah kepadanya misla hadza, dengan hadiah seperti ini, iaitu seorang hamba? Maka Bashir menjawab, la, tidak. Maka Nabi pun bersabda, fala tushhidni idzan, maka janganlah kamu meminta aku untuk menjadi saksi kalau begitu. Fa inni, kerana sesungguhnya aku, la ashhadu, aku tidak mahu menjadi saksi ala jaurim, di atas pemberian yang zalim, di atas pemberian yang tidak adil ini, di atas pemberian yang tidak adil ini.
maka Nabi tidak menyukai perbuatan tersebut. 4182, begitu juga 4183, riwayatnya lebih kurang sama, di mana Nabi bersabda, aku tak akan menjadi saksi untuk pemberian yang tidak berlaku adil, yang jaur bermaksud zalim, yang terdapat kezaliman padanya. Dua hadis ni kita tidak terjemahkan. Wa bi ilahi qala hadatsana Ibnu Numair qala hadatsana Abi qala hadatsana Ismail an Syabi an Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala alaka banuna siwahu, maka Nabi bertanya, adakah kamu mempunyai anak-anak lain selainnya? Maka dia pun berkata ya. Maka Nabi bertanya lagi, fakulluhum ataita misla hadza, adakah semua anak kamu berikan hadiah yang sama? Dia pun mengatakan tidak. Maka baginda bersabda, fala ashhadu ala jawri, aku tidak akan menjadi saksi di atas kezaliman ini, di atas ketidakadilan ini. 4183. Wa bila qala hadatsana Isa bin Ibrahim qala qurana Jarirun an Asim bin al-Ahwal an Syabi an Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala li abihi la tushhidni ala jawrin. 4184, masih lagi kisah yang sama tentang Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu. Terus daripada Nu'man bin Bashir radhiyallahu ta'ala, beliau telah berkata, intalaqa bi abi, ayahku telah membawaku pergi, yahmiluni, membawaku bersama menuju kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka ayahku telah berkata, ya Rasulullah, wahai utusan Allah, ishhad anni qad na'altu Nu'man kadza wa kadza, tolonglah menjadi saksi bahawa sesungguhnya aku telah memberikan hadiah kepada anakku Nu'man dengan hadiah sekian-sekian min mali, daripada hartaku. Faqala, maka Nabi pun bertanya, akulla banika, adakah setiap anak kamu qad nahalta, kamu telah berikan hadiah mislama nahalta, dengan hadiah yang kamu telah berikan kepada Nu'man? Adakah anak yang lain pun dapat hadiah? Daripada sini kita nampak daripada ucapan Nabi mislama nahalta, maka sebaik-baiknya hadiah itu mestilah lebih kurang sama. Sebaik-baiknya hadiah itu adalah sama. Tak bolehlah kita bagi seorang hadiah, anak ni hadiah mahal, anak yang lain kita bagi hadiah ala kadar, sebab kita hanya sayang anak ni. Dan kita kata, oh kerana anak ni pandai, anak ni rajin, anak ni begini. Sahabat-sahabat yang dirahmati lagi dikasih oleh Allah, bila dah besar, dah dewasa, kebanyakan anak-anak yang banyak berbakti pada ibu bapa, kebanyakan, tak semua, kebanyakannya adalah anak-anak yang waktu kecil mereka dipinggirkan. Kebanyakannya, selalunya anak yang berbakti pada ibu bapa adalah anak-anak yang dulu dikatakan sebagai tak ada masa depan, belajarnya pun tak berapa bagus, pekerjaannya pun tak bagus, tak ada berjaya dalam hidup. Kebanyakan anak ni lah yang berbakti. Bila mak ayah tu dah tak boleh berjalan, dah tak boleh buat apa-apa, dah tak ada apa-apa, kebanyakan waktu, maka anak ni lah yang kadang-kala yang tolong. Anak yang ditatang bagai minyak penuh kerana dia pandai, dia bagus, dia masa depan cerah, kerja bagus, maka anak-anak itulah kadang-kala yang terlalu sibuk dengan kerjaya dia, dengan karier dia, dengan apa benda dalam hidup dia. Maka anak-anak yang ditatang, yang dilebihkan, anak-anak itulah yang kadang-kala mengabaikan ibu bapa sebahagian, bahkan kebanyakan keadaan. Maka sebab itu Nabi mengajar kepada kita, dan hadis ini nak menerangkan kenapa Nabi kata kena bagi semua sama kepada setiap anak. Maka Nabi SAW pun bertanya, adakah setiap anak kamu berikan hadiah sama seperti apa yang kamu berikan kepada Nu'man? Qala la, maka si ayah berkata tidak. Qala, maka Nabi pun bersabda, fa'ashhid, maka fa'ashhid ala hadza ghairi, Nabi berkata, mintalah untuk menjadi saksi atas perkara ini selain daripadaku. Summa qala, kemudian baginda bersabda, ayasurruka, apakah kamu tidak mahu, apakah kamu tidak suka, an yakunu ilaika, bahawa menjadi semua anak-anak ini kepada kamu, fil birri, di dalam berbakti kepada kamu, sawaun, dengan kadar yang sama.
Maka Nabi tanya, adakah kamu suka kalaulah semua anak kamu berbakti kepada kamu dengan kadar yang sama? Semua tolong kamu, khidmat kamu. Maka si ayah pun berkata, bala, bahkan wahai Rasulullah. Maka baginda pun bersabda, fala idzan, maka janganlah lakukan perbuatan itu lagi. Jangan buat macam ni lagi. Bagi hadiah kepada anak yang tertentu, tidak kepada yang lain. 4185 baca sanad dia. Daripada Nu'man bin Bashir radhiyallahu ta'ala, beliau telah berkata, nahlani abi nahla, ayahku telah memberi kepadaku suatu hadiah. Summa atabi, kemudian ayahku telah membawa daku ila Rasulillah, kepada Rasulullah SAW, liyushhadah, untuk meminta Nabi menjadi saksi akan pemberian tersebut. Faqala, maka baginda pun bersabda, akulla waladika ataitahu hadha, adakah setiap anak kamu berikan hadiah kepadanya seperti ini? Maka ayahnya berkata, la, tidak. Qala, maka baginda bersabda, alaysa turidu minhum, bukankah kamu ingin untuk mendapat daripada anak-anak semuanya albirra, kebaktian, misla, yang sama, ma turidu min hadha, sebagaimana kamu ingin anak yang kamu berikan hadiah ini berbakti? Maka ayahnya pun berkata, bahkan wahai Rasulullah. Maka baginda bersabda, fa inni la ashhad, maka sesungguhnya aku tidak akan menjadi saksi. Qala ibn Aunin, fa haddatsu bihi Muhammada, fa qala innama huddithu annahu qala qaribu, maka Nabi bersabda, samakanlah pembahagian baina abnaikum, di antara anak-anak kamu. 4186 hadis yang terakhir untuk tajuk ni. Terus. Okey, sebelum tu kita baca dulu kata Imam Nawawi pada baris yang keempat. Aqwalu ahli ilmi fi hukmi tafdili ba'dil awladi 'ala al-ba'di fil hibah. Apakah pandangan para ulama tentang isu ini? Adakah ianya wajib untuk mengambil balik hadiah tersebut ataupun sekadar digalakkan? Maka kata Imam Nawawi, falau faddala ba'duhum, maka jika dilebihkan seorang anak ataupun diberikan hadiah kepada seorang anak dan tidak kepada yang lain, maka pandangan Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, hukumnya adalah makruh walaysa biharam, dan tidaklah dikira sebagai haram. Maka ada yang mengatakan haram. Itulah pandangan Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Terus baca. Maka telah berkatalah isteri kepada Bashir, yang kita dah tahu namanya Amrah binti Rawaha, berdasarkan hadis 4180. Terus. Inhal ibni ghulama, berikanlah hadiah untuk anak lelakiku ini hamba kamu. Wa ashhidli, dan jadikanlah sebagai saksi untukku, Nabi SAW, bahawa kamu telah berikan kepada anakku hadiah ini. Maka ayahnya pun telah datang kepada Nabi SAW. Maka dia pun berkata, inna banata fulan, sesungguhnya anak perempuan Fulan bin Fulan, iaitu isterinya, Sa'alat ni, telah meminta kepadaku untuk memberikan hadiah kepada anak lelakinya hambaku ini. Maka isteriku telah berkata, asyid, mintalah untuk menjadi saksi Nabi SAW. Maka baginda bertanya dulu, Allahu ikhwah, adakah anakmu ini mempunyai adik-beradiknya yang lain? Maka ayahnya pun berkata, ya. Maka Nabi bertanya lagi, afakullum a'taita mislama a'taita, adakah semua mereka kamu berikan hadiah sebagaimana kamu berikan kepada anakmu ini? Maka ayahnya berkata, tidak. Maka baginda bersabda, falaisa yaslu hadha, maka tidaklah patut perbuatan ini, tidaklah baik perbuatan ini. Wa inni la ashhad, dan sesungguhnya aku tidak akan menjadi saksi illa ala haqqin, kecuali pada perbuatan yang betul, pada perbuatan yang benar. Jelas ke jelas? Terus 4187 kita dah mula masuk hadis berkenaan tentang memberi hadiah tetapi dengan ucapan umrah. Umrah ini bermaksud selama mana masih hidup. Maka kita bagi hadiah pada orang tapi kita sebut perkataan umrah. Maka adakah sah ataupun tidak? Adakah hadiah tu boleh diambil balik bila orang tu meninggal dunia ataupun tetap tak boleh? Sebab umrah memang digunakan untuk perkataan memberi hadiah, bukannya pinjam. Kalau pinjam boleh ambil balik.
Kalau sewa boleh ambil balik bila orang tu dah meninggal dunia. Maka di sinilah kata Imam Nawawi, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, pada baris yang keempat. Maka kata Imam Nawawi, orang-orang dulu bila nak memberi hadiah, mereka suka menggunakan perkataan umrah. Maka sebagai contoh perkataan-perkataan umrah yang digunakan, a'martuka hadhihi dari masalan. Maka aku berikan kepada kamu rumah ini sebagai hadiah selama mana masih hidup. Maka nampak keliru. Sebab bila maksud hadiah, maka mana boleh letakkan syarat untuk pulangkan balik. Mana ada, oh saya bagi kamu hadiah kereta ni selama mana kamu masih hidup. Maka itu nama dia bukan hadiah. Maka berkenaan tentang isu ini, apakah yang Nabi sebut yang kita nak belajar? Kerana zaman kita tak adalah digunakan perkataan ini. Cuma orang Arab mereka biasa guna, orang-orang Arab yang dulu. Maka adakah dikira sebagai hadiah, maka tak boleh ambil balik, ataupun dikira sebagai memberi pinjaman, sewaan, maka boleh ambil balik. Maka sebenarnya ianya dikira sebagai hadiah, maka tak boleh untuk ambil balik. Kemudian dibawakan lagi contoh-contoh yang lain. Pada baris yang ke-6, kata Imam Nawawi, al-umrah thalathah ahwal. Ada 3 keadaan apabila kita bagi hadiah kepada orang lain dengan perkataan umrah yang bermaksud selama mana dia masih hidup. Yang pertama, kalaulah kita kata dengan dia, a'martuka, aku berikan kepada kamu hadiah ini. Apabila kamu meninggal dunia, maka dia milik pewaris kamu ataupun keturunan kamu. Fatasihu bila khilaf, maka ucapan hadiah seperti ini tak ada perbezaan pendapat. Semua sepakat, maka hadiah tersebut adalah selama-lamanya milik orang tersebut. Sebab pemberi hadiah berkata, untuk kamu dan untuk keturunan kamu. Dan keturunan dia sampai kiamat. Maka tak boleh untuk ambil balik. Jelas ke jelas? Yang kedua, pada baris bawah tu, wasani annahu batil, bahawa Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, sebentar, baris bawah dia, al-halus sani, situasi yang kedua, an yaktasira ala qaul, seseorang itu dia hanya berkata, apa dia berkata? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, ja'altuha laka umrah, aku bagi sebagai hadiah kepada kamu rumah ini selama mana kamu masih hidup. Tapi dia sebut hadiah, dia bagi hadiah, tapi dia letakkan syarat selama mana masih hidup. Nanti dah mati aku ambil balik hadiah ni. Maka adakah boleh begitu? Adakah disah lafaz seperti itu? Maka kata Imam Nawawi rahimahullahu taala dan para ulama, fa fi sihhati hadzal aqdi qaulan. Ada 2 pendapat oleh Imam Syafi'i. Yang paling kuat adalah sihhatuhu, sah pemberian hadiah seperti ini, namun hukumnya sama seperti situasi yang pertama, dia tak boleh ambil balik hadiah tersebut. Sebab dia dah sebut hadiah. Maka walaupun dia sebut selama mana orang tu masih hidup, maka dia tak boleh untuk mengambil hadiah tersebut. Kita dah belajar hadis Nabi, bahawa Nabi sebut barang siapa yang mengambil semula hadiahnya, maka seperti seekor anjing yang memakan semula akan muntah dia. Kita dah baca hadis-hadis tersebut semalam. Situasi yang ketiga, al-halus thalith, sebentar, pada 2 baris selepas itu, maka pemberi hadiah ini berkata, ja'altuha laka umrak, fa idza mitta adat ilayya au ila warathati in kuntum mittu. Maka orang bagi hadiah ni kata, aku bagi kamu hadiah rumah ni, tapi selama mana kamu masih hidup je. Dia letakkan syarat, bila kamu dah meninggal dunia, aku ambil balik rumah ni. Ataupun kalaulah aku dah tak ada, rumah ni kamu mesti bagi kepada waris-warisku. Adakah boleh letak syarat seperti itu? Maka jawapannya pun, kata para ulama rahimahullahu ta'ala, adalah sah hadiah tersebut, namun batal segala syarat yang disebutkan. Maka rumah ini akan menjadi orang tersebut sampai bila-bila. Sebab itulah tujuan hadiah. Hadiah diberi bukan untuk diambil balik. Kalaulah diambil balik, baik tak payah beri hadiah. Baik digunakan perkataan pinjam dan seumpamanya. Terus baca hadis.
Daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, sesungguhnya Nabi SAW telah bersabda, ayyuma rajulin, mana-mana orang, u'mirah, yang telah diberikan hadiah umrah dengan lafaz umrah. Umrah bermaksud selama mana masih hidup. Lahu, selama mana orang tersebut masih hidup. Wali akibihi, dan selama mana keturunan dia masih hidup. Maka yang ni tak ada masalah. Maka Nabi pun bersabda, maka sesungguhnya pemberian tersebut adalah milik orang yang telah diberikan hadiah. La tarji'u, tidak boleh hadiah itu kembali kepada orang yang memberikan hadiah, kerana dia telah memberikan satu hadiah waqa'an yang langsung terkait pada hadiah tersebut al-mawarith, hukum harta warisan. Maksudnya dia tak boleh ambil balik dah. Harta tu dah menjadi milik orang yang diberikan hadiah dengan lafaz umrah tersebut. 4188 baca sanad dia. Daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, sesungguhnya beliau telah berkata, aku telah mendengar Nabi SAW bersabda, man u'mira rajula, barang siapa yang memberi hadiah kepada seorang lelaki lain umrah dengan lafaz umrah. Apakah maksud umrah? Bermaksud untuk kamu selama mana kamu hidup, wali akibih, dan selama mana keturunan dia masih hidup. Faqad qata'a, maka demi sesungguhnya telah memutuskan qauluhu, dengan sebab ucapannya tersebut, haqqahu, hak dia, milik dia, hartanya, fiha, pada pemberian tersebut. Maka ucapan umrah wali akibihi menjadikan dia dah tak berhak untuk tuntut apa-apa. Wahiyah, dan hadiah tersebut yang diberikan liman u'mirah adalah milik orang yang telah diberikan hadiah dan juga milik keluarga keturunan dia. Aqab bermaksud keturunan dia sampailah berterusan bila-bila. Ghairah, kecuali anna Yahya qala fi awwali hadithi ayyuma rajulin u'mira umrah fahiya lahu wal aqabih. Terus 4189. Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma telah mengkhabarkan kepadanya, sesungguhnya Nabi SAW telah bersabda, ayyuma rajulin, mana-mana lelaki ataupun mana-mana orang yang dia memberi hadiah kepada orang lain umrah dengan lafaz umrah, dengan lafaz Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, selama mana dia masih hidup dan keturunan dia masih hidup. Faqala, maka dia pun berkata, sebagai contoh ucapan umrah ini, qad a'taitukaha, sesungguhnya aku telah memberikan kepada kamu rumah tersebut, wa akibaka, dan untuk keturunan kamu, ma baqiya minkum ahad, selagi mana masih hidup salah seorang daripada kamu. Fa innaha, maka sabda Nabi, sesungguhnya rumah tersebut adalah milik orang yang telah diberikan hadiah. Wa innaha, dan sesungguhnya rumah hadiah tersebut la tarji'u, tidak boleh kembali kepada pemilik yang asal, min ajli, disebabkan kerana annahu a'ta, dia telah memberikan ata'an sebagai hadiah, waqa'at fihi, yang terkait langsung hadiah tersebut, al-mawaris, dengan hak pembahagian harta pusaka. Sebab dia dah sebut selagi mana orang tu dan keturunan dia masih hidup, maka dia tak boleh ambil balik hadiah tersebut. 4190, yang ni pun lebih kurang sama, maka kita tidak terjemahkan. Terus daripada Jabir radhiyallahu anhu, beliau telah berkata, innamal umrah, sesungguhnya hadiah pemberian dengan menggunakan perkataan umrah selagi mana kamu masih hidup, yang Nabi izinkan adalah seseorang itu berkata, hiyalaka, hadiah ini untuk kamu, wali aqibika, dan keturunan kamu. Fa amma idza hiyalaka, namun apabila disebut hadiah ini adalah untuk kamu selama mana kamu masih hidup, tanpa dia ada sebut perkataan umrah, dia tak ada sebut perkataan umrah, dia kata kamu gunalah selagi mana kamu masih hidup, fa innaha tarji', maka ucapan itu menjadikan barang tersebut, rumah tersebut akan kembali kepada tuannya yang asal, sebab dia tak ada sebut lafaz umrah. Dia kata kamu gunalah selagi mana kamu masih hidup, maka itu bukan umrah.
Kalaulah diguna je perkataan umrah, maka hadiah tersebut akan berkekalan sampai bila-bila untuk orang tersebut. Wa kana Zuhri bi yufti bih, dan Zuhri memberi fatwa dengan pandangan seperti ini. Jelas ke jelas? Terus 4191. Daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, sesungguhnya Nabi SAW qada, telah memutuskan, fiman, bagi seseorang yang umirah, telah diberikan hadiah umrah dengan lafaz umrah, maksudnya dengan lafaz untuk kamu selagi mana kamu masih hidup, wali aqibihi, dan untuk keturunannya. Maka Nabi telah memutuskan, fahiyah, maka pemberian tersebut, hadiah tersebut, lahu, adalah untuk orang yang telah diberikan hadiah tersebut, batlatan, berkekalan. La yajuzu, tidak boleh, lil mu'ti, bagi orang yang telah memberikan hadiah, syartun, yang mana dia meletakkan sebarang syarat yang tak diterima, wala sunayya, dan pengecualian yang tidak diterima. Maka mana-mana syarat dan pengecualian yang bertentangan dengan akad yang Islam telah ajar, automatik syarat dan pengecualian tersebut terbatal. Jelas ke jelas? Maka berkata Abu Salamah, kerana orang tersebut telah memberi pemberian waqa'an yang terkait langsung pemberian tersebut dengan harta pewarisan. Faqata'atil mawarithu syartah, maka harta pewarisan telah memutuskan, telah membatalkan segala syarat tersebut. 4192 baca, panggil Kak Safi. Tak apa. Atiyah ngamuk. Terus. Al-umrah, sabda Nabi SAW, pemberian hadiah dengan menggunakan lafaz umrah. Walaupun maksudnya selagi mana kamu masih hidup, tapi tetap tak boleh ambil balik. Sabda Nabi SAW, liman wuhibatlah, adalah milik orang yang diberikan hadiah. Macam contohlah zaman kita, kadang-kadang kita kata, oh kereta ni tak apalah, anggaplah macam hadiah selagi mana kau masih hidup. Nanti kau pulangkan balik bila dah meninggal dunia. Tak boleh. Maka bila sebut dia perkataan umrah, maka dan adanya perkataan hadiah dengan umrah, maka maksudnya adalah sampai bila-bila. Tapi kalaulah dia kata tak apa, gunalah selagi mana kau masih hidup, maka ianya tak menjadi hadiah. Ianya bila orang tu meninggal dunia, maka warisnya kena pulangkan. Tapi masalah juga, banyak waris yang kadang-kala buat-buat tak tahu. Dia tahu tanah yang ayah dia duduk bukan milik ayah dia. Ini adalah orang tu bagi duduk sementara, tapi dia mendakwa tanah dia. Ataupun perniagaan, ataupun kenderaan, ataupun kebun dan ladang. Kerana kadang-kala terlalu nakkan dunia. Allahu Akbar. Maka sebab itu, kadang-kala bahaya juga bila kita bagi hadiah kita beri seseorang itu untuk gunakan sesuatu selama mana dia masih hidup, kadang-kala dianggap sebagai harta dia, milik dia, padahal dia sekadar menumpang sahaja. Terus 4193 dan 94 kita tidak terjemahkan sebab riwayatnya lebih kurang sama. Wa bi ilaihi qala wa hadatsana Muhammad al-Musanna qala hadatsana Mu'adz bin Hisham qala hadatsani Abi an Yahya bin Abi Katsir qala hadatsana Abu Salamah bin Abdurrahman an Jabir bin Abdullah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala bimithlih. Terus maka Nabi SAW bersabda kepada para sahabat Ansar. Nanti kita akan lebih faham bila kita baca hadis berikut. Maka Nabi telah bersabda kepada para sahabat Ansar, amsiku, peliharalah, alaikum, ke atas diri kamu, amwalakum, harta-harta kamu. Wala tufsiduha, dan janganlah kamu membinasakan harta-harta kamu. Fa innahu, kerana sesungguhnya, man a'mara umrah, barang siapa yang telah memberi pemberian dengan lafaz umrah, fahiya, maka benda tersebut, hadiah tersebut, pemberian tersebut akan menjadi milik orang yang telah diberikan kepadanya,
hayyan selagi mana dia masih hidup, wa mayyita begitu juga bila dia telah meninggal dunia, wali aqibih dan juga untuk keturunan dia. Samalah juga kadang-kala dalam apa kita sebut, tak apalah, anggaplah macam hadiah, gunalah anggap macam hadiah untuk kamu dan keturunan kamu. Maka sebenarnya sama menjadi umrah. Bila kita berkata begitu, maka tak boleh untuk ambil semula. Terus 4196, maka ini detail berkenaan dengan hadis yang kita baca tadi. Terus kuat sikit suara. Daripada Jabir radhiyallahu ta'ala daripada Nabi SAW, hadis yang lebih kurang sama, cuma ada penambahan. Nabi bersabda, perawi berkata, ja'alal ansar, maka orang-orang ansar bila datangnya orang muhajirin, yu'mirunal muhajirin, mereka memberikan sebagai hadiah kepada golongan muhajirin dengan lafaz umrah. Maka dalam masyarakat jahiliyah, maka itu tak dikira sebagai hadiah, itu dikira sebagai pinjaman. Tapi bila mereka gunakan perkataan tersebut, maka Nabi tegur. Sabda Nabi, amsiku, peliharalah ke atas diri kamu harta-harta kamu. Kerana bila kamu sebut begitu, maka harta itu dah menjadi milik orang yang kamu sebutkan perkataan umrah sewaktu memberi pemberian kepadanya. Jelas ke jelas? Terus 4197. Maka ini ada sebuah kisah di mana seorang ibu memberikan kepada anaknya sesuatu pemberian dengan lafaz umrah. Maka anak tu mati dulu. Anak lelaki tersebut meninggal dunia dulu sebelum ibu dia. Dan kemudian ibu dia pun meninggal dunia. Sekarang ni jadi bergaduh. Anak-anak kepada lelaki yang telah diberikan pemberian umrah tersebut, dia mendakwa itu adalah warisan mereka sebab ayahnya telah dapat. Sementara anak-anak lain kepada si wanita dan yang merupakan adik-beradik kepada orang yang telah diberikan umrah tadi, mereka kata tak, orang tu dah meninggal dunia, maka umrah ni waktu dia masih hidup dia, maka ini sebenarnya adalah harta warisan kami. Maka bergaduh sebenarnya di antara pakcik-makcik dan juga dengan anak saudara mereka. Maka akhirnya Jabir berkata, maka ini adalah milik yang anak saudara yang cucu kepada wanita tersebut, sebab bila diberikan kepada ayah mereka, berkekalan milik mereka sampai bila-bila. Jelas kan? Dah baca dah sanad? Maka telah berkata Jabir, a'maratim ra'ah, seorang wanita telah memberikan pemberian. Tapi zaman kita, kesemua ini perlu diselesaikan di mahkamah. Dan kadang-kala, kalaulah kita tengok mahkamah yang konvensional, mereka tak ambil berat semua hukum ahkam ni. Mereka tak ambil berat. Tapi di sisi Allah, maka ini adalah milik dia. Dan kalaulah di dunia kalah, maka orang tersebut yang berdosa. Maka Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, seorang wanita telah memberikan pemberian dengan lafaz umrah ketika di Madinah, sebuah kebun miliknya kepada seorang anak lelakinya. Summa tuwfiya, kemudian anak lelaki tersebut meninggal dunia. Wa tuwfiyat, dan si ibu juga yang pemberi hadiah umrah tadi juga meninggal dunia selepas itu. Wa taraka walada, dan anak lelaki yang mendapat pemberian umrah ini, dia ada meninggalkan beberapa orang anak lelaki yang lain. Walahu, dalam masa yang sama dia mempunyai adik-beradik yang merupakan anak-anak kepada wanita tersebut. Faqala, maka telah berkatalah waladul mu'mirah, anak-anak kepada wanita yang memberikan hadiah tadi, maksudnya pakcik-pakcik ini, mereka telah berkata, raja'al ha'itu ilaina, telah pulang balik kepada kami kebun ini. Nah, sebab mak hanya kata selagi mana dia masih hidup, maka sekarang ni adalah milik kami, maka harta pusaka kami. Wa qala banul mu'mar, sementara anak-anak kepada orang yang telah diberikan pemberian umrah tersebut berkata, bal, bahkan tidak,
kana li abina, maka harta ini telah diberikan kepada ayah kami waktu dia masih hidup, maka bila waktu meninggal dunia dia adalah milik kami, warisan bagi kami. Maka bergaduhlah. Faqtasamu, maka telah mengadu pergaduhan mereka kepada Tariq yang merupakan hamba kepada Uthman bin Affan. Maka Tariq telah memanggil Jabir bin Abdullah. Fasyahidah, maka Jabir bin Abdullah telah memberikan persaksian bahawa dia mendengar daripada Nabi SAW berkenaan tentang pemberian dengan lafaz umrah, bahawa itu adalah li sahibiha, untuk penerimanya, iaitu untuk anak-anak kepada orang yang telah diberikan hadiah umrah tersebut. Fa'amda, maka faqadah, maka Tariq telah membuat keputusan tersebut seperti mana kata-kata Jabir. Kemudian Tariq telah menghantar surat kepada khalifah pada zaman tersebut, Abdul Malik bin Marwan, fa'akhbarah, dan mengkhabarkan kepada beliau tentang keputusan tersebut, dan mengkhabarkan kepada khalifah bahawa Jabir bin Abdullah telah bersaksi bahawa dia melihat Nabi melakukan begitu. Maka Khalifah Abdul Malik pun berkata, sadaqa Jabir, telah berkata benar Jabir, fa'amda dhalika Tariqun, maka Tariq telah meneruskan keputusan tersebut, fa'inna dhalikal haid, maka kebun tersebut adalah milik anak-anak kepada al-mu'mar, orang yang telah diberikan hadiah dengan lafaz umrah, hatta al-yawm, sehinggalah ke waktu ini. Riwayat seterusnya kita tidak terjemahkan sebab riwayatnya lebih kurang sama. Wa bi ilaihi qala hadatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah wa Ishaq bin Ibrahim wal lafdhu li Abi Bakar qala Ishaq akhbarana wa qala Abu Bakr hadatsana Sufyan bin Uyainah an Amr an Sulaiman bin Yasar anna Tariqan qada bil umrah lil warith liqauli Jabir radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam. 4199 baca sanad dia. Maka Nabi SAW bersabda, al-umrah, pemberian dengan lafaz umrah. Umrah bermaksud selama mana masih hidup. Pemberian dengan lafaz tersebut adalah boleh, adalah harus. Maksudnya sah pemberian tersebut. Cuma adakah boleh ambil balik macam masyarakat Arab jahiliyah? Maka tak boleh ambil balik. Maka adalah milik orang tersebut selama-lamanya. 4200 baca sanad dia. Maka sabda Nabi SAW, al-umrah, pemberian dengan lafaz umrah, mirasun, menjadi harta warisan, li ahliha, bagi ahli waris orang tersebut. Dah tak boleh ambil balik. Walaupun kita punya niat, tak saya bermaksud nak bagi dia guna aja, maka gunakanlah perkataan guna. Kenapa nak guna pemberian, hadiah selagi mana masih hidup? Maka dalam Islam, itu dah bertukar hak milik. Dua riwayat berikut ni lebih kurang sama, maka kita tidak terjemahkan. Wa bila qala hadatsana Muhammad al-Musanna wa ibn Bashar qala hadatsana Muhammad bin Ja'far qala hadatsana Syu'bah an Qatadah an Nadr bin Anas an Bashir bin Nahik an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-umrah jaizah. 4202. Wa bila qala wa hadatsani Yahya bin Habib qala hadatsana Khalid ya'ni ibn al-Harith qala hadatsana Sa'id an Qatadah bi hadzal isnad ghaira annahu qala mirasun li ahliha aw qala jaizah. Kita mula masuk berkenaan tentang wasiat. Maka pada permulaan ini, maka Imam Muslim membawakan hadis-hadis bahawa sebenarnya wasiat itu adalah sangat penting. Maka sehingga Nabi bersabda, tidaklah sepatutnya mana-mana orang Islam berlalu kepadanya 2 malam kecuali dia mesti ada tulis wasiat. Dia mesti kena ada tulis wasiat. Maka sebab itu nak menggambarkan kepada kita pentingnya menulis wasiat. Terus 4203. Maka Nabi SAW telah bersabda, mahaku, tidaklah selayaknya, tidaklah sepatutnya bagi mana-mana orang Islam, lahu syai'un, dia mempunyai sesuatu, yuridu an yusiya fih, yang dia ingin untuk mewasiatkan perkara tersebut. Yabitu, lalu dia bermalam lailataini, selama 2 malam, illa kecuali sepatutnya, wa wasiyatuhu maktubatun indahu, wasiatnya telah tertulis di sisinya.
Dua riwayat berikutnya kita tidak terjemahkan sebab lebih kurang sama. Wa bihi ilayhi qala wa hadatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah qala hadatsana Abdullah bin Sulaiman wa Abdullah bin Numair tawil wa bihi ilayhi qala wa hadatsana Ibn Numair qala hadatsani Abi Kilahuma an Ubaidillah bihadzal isnad ghayra annahuma qala wa lahu syai'un yusi fihi wa lam yaqula yuridu an yusiya fihi. 4205. Yang ni sanad dia panjang sedikit, maka kita tidak terjemahkan juga. Wa bi ila qala wa hadatsani Abu Kamil al-Jadari qala hadatsana Hammad ya'ni ibn Zaid tawil wa bi ila qala wa hadatsani Zuhair ibn Harb qala hadatsana Ismail ya'ni ibn Ulayya kilahuma an Ayyub tawil wa bi ila qala wa hadatsani Abu Tahir qala akhbarana ibn Wahb qala akhbarani Yunus tawil wa bi ila qala wa hadatsani Harun ibn Sa'id al-Aili qala hadatsana ibn Wahb qala akhbarani Usamah ibn Zaid al-Laythi tawil wa bi ila qala wa hadatsana Muhammad ibn Rafi qala hadatsana ابن أبي فديك قال أخبرنا هشام يعني ابن سعد كلهم عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث عبيد الله وقالوا جميعا له شيء يوصي فيه إلا في حديث أيوب فإنه قال يريد أن يوصي فيه كرواية يحيى عن عبيد الله. 4206 baca sanad dia. Minta maaf. Maka Nabi SAW telah bersabda, mahaku tidaklah patut, tidaklah selayaknya bagi mana-mana orang Islam lahu syai'un yang mempunyai sesuatu yusifih yang dia ingin untuk berwasiat. Dia nak buat wasiat tapi dia tangguh. Sedang meninggal dunia dalam tidur ataupun meninggal dunia tiba-tiba. Dan selalunya memang meninggal dunia tiba-tiba. Maka dia tangguh, dia nak buat wasiat tapi dia bertangguh. Maka Nabi SAW bersabda, yabitu, maka tidaklah sepatutnya dia bermalam kadar 3 malam. Kecuali sepatutnya wawasiyatuhu, wasiatnya telah berada di sisinya, maktubatun tertulis. Qala Abdullah bin Umar, telah berkata Abdullah bin Umar, ma marrat alayya laylah, tidaklah berlalu ke atasku walaupun satu malam, semenjak aku mendengar hadis Nabi SAW ini, kecuali wa indi wasiyati, di sisiku sentiasa terdapat wasiat-wasiat tersebut. Okey, terus baca. Yang ni kita tak terjemahkan sebab riwayat yang lebih kurang sama. Wa bi ilai qala hadatsani wa Abu Tahir. Dah berapa dah jam? 8:51. Okey, yang ni kita baca last hadis, nanti kita break untuk breakfast. Sarapan dah sampai dah? Okey. Wa bi ilai qala hadatsani Abu Tahir wa Harmalatu qala akhbarana Ibn Wahb qala akhbarani Yunus tahwil. Wa bi ilai qala wa hadatsani Abdul Malik ibn Shu'aib bin Laits qala hadatsani Abi an Jaddi qala hadatsani Uqail tahwil. Wa bi ilai qala wa hadatsani Ibn Abi Umar wa Abdul Humaid qala hadatsani Abdul Razzaq qala akhbarana Ma'mar kulluhum an Az-Zuhri bi hadzal isnad. Riwayatnya lebih kurang sama dengan riwayat sebelum ini, nahwa hadis Amr ibn al-Harith. Kita akan sambung 4208 pada jam 9.30 insyaAllah. Sekarang ni 8.50 Maka pada jam 9.30 insyaAllah. Terima kasih semua. Jumpa lagi insyaAllah.